Bangsa yang akan mati ialah bangsa yang tak tahu sejarah. Orang nak hapuskan suatu bangsa, hapuskan sejarah dia dahulu. Malayan Union ini British tak pernah masukkan. Kita merdeka dahulu 5 Safar 1377. Dan sejarah ini dia tak kait dengan kaum lain. Dia kait dengan orang Melayu saja. Tujuh itu sebenarnya separuh saja. Dia bukan komplit. Ekonomi British, syarikat British, bank British, pelabuhan British, ladang British. British tak beri. Ketenteraan, keselamatan British. British kawal semua. Kemudian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Unfederated Malay States. Negeri Kelantan, Kedah, Johor, Terengganu. Tak bersekutu. Apa maksud tak bersekutu? Negeri yang tak dijajah. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ini, kelompok yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan ini bukan kelompok kiri, bukan kelompok kanan, bukan nasionalis moden ini, bukan sesiapa-siapa, tetapi kelompok agama. Inilah negeri yang paling kaya, yang lain boleh lepas, yang ini tak boleh lepas. Kalau keluarkan British dari situ, tak jadi sejarah. Buku teks ni keluarkan British, tak jadi sejarah. Cuba anda pergi tengok buku teks. Betul tak kata saya? Anda jangan terima. Kerana saya ini tengah mempropagandakan anda ni. Sebagai ahli sejarah, saya cuba meyakinkan anda ini betul. Anggap saya tak betul. Anda pergi buka buku teks Tingkatan 3, tengok apa yang ada dalam buku teks kita ni. Betul ke tidak apa yang saya kata? Dan agak istimewa lah bagi saya sebagai ahli sejarah dijemput untuk memberikan satu wacana bicara sejarah di masjid. Ini bukan yang bukan satu-satunya masjid. Ada 2-3 hari ini banyak masjid telah menjemput saya, dan insyaAllah saya ingin memanfaatkan ruang ini untuk sama-sama kita berkongsi satu ilmu yang bagi saya sebenarnya tidak berpisah pun daripada kita. Sebahagian daripada ilmu yang wajib kita kena ketahui juga. Dia dah jadi fardu ain, ada yang kata fardu kifayah pun. Kerana sejarah ini sebenarnya tidak, walaupun kita belajar di peringkat sekolah, tetapi ilmu yang sebenarnya tu kita tidak fahami. Di sekolah tu terlalu basic sangat dan banyak perkara-perkara yang kita tidak tahu, khususnya berkaitan dengan kemerdekaan inilah. Baik, bagi saya ini adalah satu permulaan yang baiklah. Pihak masjid membuka ruang bukan saja pada kuliah agama, tapi pada kuliah sejarah. Besar pengertian, besar maknanya, terutama pada bulan ini, bulan kemerdekaan. Ada banyak perkara yang kita tidak tahu, saya pun tidak tahu sangat, tapi oleh kerana saya terlibat dalam bidang ini, bila saya mengetahuinya, banyak perkara yang boleh mengejutkan kita tentang sejarah kemerdekaan. Sebenarnya banyak isu berkaitan dengan kemerdekaan. Hari ini kita tengok, kita dengar macam-macam isu yang menimbulkan kontroversi, perdebatan, percanggahan, perbalahan di antara kita. Dalam aspek sejarah merdeka ni, kita pun tidak begitu faham sangat tentang sejarah merdeka, dan wujud tafsiran atau pandangan yang berbeza tentang merdeka. Apa makna merdeka bagi kita? Apa sebenarnya sejarah yang kita belajar di sekolah selama ini, di sekolah menengah? Sekarang ni kita faham sejarah merdeka ni apa? Kerana sebenarnya rata-rata daripada kalangan kita ni tahu tarikh merdeka 31 Ogos. Tapi sebenarnya kita tak tahu apa-apa pun tentang merdeka ni. Kita tahu sambut hari merdeka. Merdeka tu apa benda yang sudah berlaku sampai kita sambut merdeka, apa makna bagi kita, dan apa yang telah kita capai dalam kemerdekaan ni sebenarnya. Ini perkara yang kita tidak tahu sangat. Dalam buku sejarah tak diceritakan secara detail. Jadi dalam konteks hari ini saya dijemput untuk bincang satu tajuk tentang bagaimana sejarah ini kita rasa kita memahami dari sudut kita. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, saya sebagai ahli sejarah bila saya kaji, apa yang kita fahami sejarah kemerdekaan pada hari ini bukan dari sudut kita. Ia dari sudut barat, dari sudut Eropah, dari sudut penjajah yang telah meninggalkan satu sejarah pada kita untuk kita percaya itulah sejarah. Sampai kita akhirnya dia jadi celaru. Kita timbulkan persoalan, kita ni dijajah ke tak dijajah?
Kita merdeka ni sebenarnya kita berjuang macam mana boleh capai merdeka ni? British beri kan kita tuntut merdeka. Kita perjuangkan. Kalau British beri, kenapa British beri? Dan dalam makna apa British beri? Juga tak tarikh ni pun satu masalah. Sebenarnya kalau ikut sejarahnya, bagi bertang ni lah, kepala batas ni, bertang kepala batas ni, sebenarnya ada kaitan dengan hari kemerdekaan ni. Anda patut tahu siapa yang tentukan tarikh kemerdekaan ni. Orang di sini. Patut tahu. Kalau orang kepala batas ni tak tahu, memang terulah bagi saya. 31 Ogos 1957, tarikh kita merdeka kan? Dekat dah, tak lama lagi. Tapi soalan yang timbul ialah masa tahun 57, 31 Ogos itu dipilih sebagai hari merdeka, kita jangan lupa juga, semalam juga hari merdeka. Semalam. Kenapa? Kerana orang yang pilih itu adalah ulama. Syekh Abdullah Fahim. Dia tentukan, dia ahli falak. Dia tak ikut kalender barat ni. Dia tak ikut. Dia ikut kalender Hijriah. Kalender Hijriah bila? Semalam, 5 Safar. 1477 Hijrah. Kalau salah, betul kan? Kita merdeka dahulu 5 Safar 1377 Hijrah. Kita lupa bahawa dahulu, masyarakat dahulu bila mereka tentukan tarikh, hari bulan dan sebagainya, ikut kalender Hijrah, bukan kalender barat ni. Jadi adakah Syekh Abdullah Fahim itu pilih 31 Ogos kerana 31 Ogos ke ataupun 5 Safar? Semalam sambut merdeka yang ke-68, bukan 66. 31 Ogos akan datang 66. Tapi kalau ikut kalender Islam, yang ke-68, 5 Safar. Anda kena ingat 5 Safar. Kerana itu adalah tarikh kita. Tarikh yang berkaitan dengan kita. Dulu masyarakat kita guna kalender Hijriah. Tulisannya Jawi lagi masa tu. Bukan tulisan Rumi. Besok, menarik, besok, 24 bulan Ogos. 24 bulan Ogos ni tarikh lahir saya. Kita tak tahu apa makna. Ada tak siapa tahu sini 24 Ogos apa makna? Kita dijajah 24 Ogos. Portugis menyerang Melaka 24 Ogos 1511. Dan Melaka tumbang pada masa itu, sampailah sambung pada Belanda, British, Jepun dan British dan sebagainya. 24 Ogos, besok itu sebenarnya adalah hari penjajahan. Kita patut ingat perkara ini. Kerana dia adalah peristiwa yang besar. Kita nak sambut merdeka, kita kena ingat bila kita kena dijajah. Baik. Ada juga yang berdebat pada hari ini. Perkara yang saya bincangkan ini, saya pakar sejarah politik. Bila bincang, dia ada elemen politik. Tapi anggap ini sebagai sejarah politik. Bukan perkara politik. Saya di USM ni, saya mengajar pelajar pelbagai kaum. Bila saya bincang 13 Mei, tak ada masalah pun. Pelajar boleh terima dan meraihkan. Kerana kita bincang sejarah. Ya ada masalah dengan masyarakat di luar daripada universiti. Universiti tak ada masalah. Baik. Hari Merdeka. Ataupun hari kebangsaan. Ini pun satu isu. Kita sambut 31 Ogos ni, merdeka ke kebangsaan? Kenapa nak diubah kepada kebangsaan? Kerana orang tak sambut. 31 Ogos orang tak sambut. Nak angkat bendera pun tak ada orang nak angkat. Kerana kita ada masalah. Masa tahun 57 kita merdeka, proses pembentukan bangsa itu dia tidak perfect, dia tak sempurna. Tak ada bangsa pun. 57, masa terbentuknya, tercapainya kemerdekaan, tak ada bangsa. Masa kita merdeka tak ada bangsa. Mana mungkin dia boleh berlaku? Itu berlaku. Tahun 57, nak sebut bangsa apa? Tak ada bangsa. Tahun 63, selepas pembentukan Malaysia, barulah kita boleh dikenali sebagai bangsa Malaysia. Tahun 57 ni ada bangsa-bangsa Melayu saja. Tapi tak boleh sebut, kan dia melibatkan orang lain yang telah kita terima sebagai kerakyatan. Hampir 2 juta orang. Tahun 55 sampai 57 tu kita terima dekat 2 juta orang. Jadi oleh kerana bila kita sambut hari 31 Ogos ni sebagai hari kemerdekaan, satu pihak dia tak rasa ada kaitan dengan dia. Kerana 57 ini dia bersifat perjuangan orang Melayu. Ini masalah. Maka kita nak raihkan semua masyarakat. Maka kita ubah pada hari merdeka. Dan ini telah menimbulkan kontroversi.
Kenapa nak sebut kita sebut hari kebangsaan? Kenapa kita sebut hari kebangsaan? Supaya masyarakat yang berbeza kaum ini boleh sambut serentak. Tapi tak jadi juga. Kita sambut hari kebangsaan sekarang ni tak seperti yang kita harapkan. Apa makna hari merdeka ni? Hari merdeka dia ada sejarah dia juga. Dan sejarah ini dia tak kait dengan kaum lain. Dia kait dengan orang lain saja. 57. Karena perjuangan sebelum 57 itu perjuangan orang Melayu menentang British. Orang lain dia tak menentang British. Dia tak ada masalah dengan British. Satu. Dan hari kebangsaan ini ditukar. Dia tidak begitu tepat sangat. Karena 57 itu tak ada konsep bangsa. Tak terbentuk lagi bangsa. Masa kita merdeka pada masa itu, British tetapkan kita harus terima kerakyatan. Dia panggil jus wali. Nah, kita terima kerakyatan tersebut, tapi bangsa tak dibincangkan. Kita nak sebut bangsa apa? Kita merdeka ni, bangsa apa nak dibentuk tahun 57? Tak dibincangkan. Kenapa tak dibincang? Kerana pada masa itu, pemimpin-pemimpin terlibat dalam proses pilihan raya dan cuba untuk bermuafakat sama kaum, tak ada masa nak bincang soal bangsa. Dan akhirnya dia terus berterusan ditinggalkan sampai tahun 63. 63 terbentuk Malaysia 16 September 1963. Bagi saya sebenarnya 16 September itulah hari kebangsaan. Kerana dia melibatkan seluruh masyarakat, seluruh kaum. Dan melibatkan seluruh negeri, termasuk Sabah dan Sarawak. Itu yang patut disebut sebagai hari kebangsaan, hari Malaysia tu. Barulah dia sesuai. Hari kemerdekaan tak sesuai. Kerana dia tak melibatkan seluruh bangsa. Dan sejarah memang macam tu. Kita tak boleh paksa. Kita kata, kita nak ubah sejarah, tak boleh. Hakikat itu kita terpaksa terima. Baik, jadi dia telah menimbulkan kontroversi sampai kali ini. Merdeka ke kebangsaan? Merdeka ke kebangsaan? Bagi saya, oleh kerana 16 September itu kita sambut hari Malaysia, hari itu kita harus terima sebagai hari kebangsaan kerana melibatkan seluruh kaum dan seluruh bangsa. Manakala tahun 57 kita sambut 31 Ogos, dia sepatutnya yang lebih tepat dalam sejarah ialah hari kemerdekaan. Kerana perjuangan itu perjuangan merdeka. Dia bukan perjuangan untuk bentuk bangsa. Dia untuk mendapatkan negara ini daripada tangan British. Baik. Jadi apa sebenarnya tahun 1957 ini kepada kita, apa makna dia? Perjuangan ini perjuangan siapa tahun 57 ini? Yang kita sambut 31 Ogos. Siapa sebenarnya yang telah menentang British, yang telah menuntut perjuangan kemerdekaan ini sampai kita merdeka? Siapa sebenarnya? Dan kemerdekaan yang kita capai 31 Ogos ini kita raikan tiap-tiap tahun. Sebenarnya kemerdekaan yang kita sambut tahun 57 ini yang macam mana kemerdekaan dia? Kita mungkin bagi kita yang kita tahu 31 Ogos merdeka ni disambut tiap tahun, itu adalah kemerdekaan sebenar. Tapi kita tidak tahu dalam konteks sejarah, kemerdekaan tahun 57 itu sebenarnya separuh saja. Dia bukan komplit. British masa beri kemerdekaan, ini British beri kemerdekaan tahun 57. Kerana British fikir, kalau kita terus kekal sebagai penjajah di sini, kita tak untung. Mentadbir tanah Melayu ini kos dia tinggi. Jadi kita beri mereka merdeka dari segi pentadbiran, ekonomi terus kita kuasai, kita jangan beri. Maka tahun 57 itu diberi merdeka, sambut merdeka, ekonomi British, syarikat British, bank British, pelabuhan British, ladang British, British tak beri. Ketenteraan, keselamatan British kawal semua. Bila sebenarnya kita betul-betul dapat merdeka, perfect, 100%, tahun 1980-an, kalau ada pernah baca down rate, yang dilakukan oleh Tun Mahathir Mohamad. Dia inilah yang rampas harta-harta yang wujud di tanah Melayu ini, yang dipegang oleh British, syarikat-syarikat British, dia rampas. Dia milik negara kan. Dan dia laksanakan dasar pandang ke timur. Kerana apa? Bergaduh dengan British. Kerana apa yang British miliki di sini, hak kita, zaman Tun Mahathir ini dia rampas balik. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya tahun 80-an itu. Sebelum tahun 80-an, ekonomi kita masih dikuasai. Kita hanya mentadbir saja. British beri. Kerana British fikir tak untung
simpan tanah Melayu ni. Kos tinggi untuk takbir. Jadi biar orang Melayu takbir. Kita hanya ambil dari segi ekonomi saja. Tujuan penjajahan British di sini sebenarnya hanya semata-mata ekonomi saja. Anda kena faham, masa British jajah kita ni, yang dia mahukan ialah kekayaan kita. Saya selalu sebut kepada masyarakat bahawa kita nak memahami penjajah ni, jangan sebut dia penjajah. Jangan fahami dia sebagai penjajah. Kalau tidak, kita tak faham. Pelajar-pelajar kita sebut penjajah. Apa makna penjajah? Tak tahu apa makna penjajah ni. Dia kena sebut pencuri. Baru betul. British ini adalah pencuri. Dia datang untuk rampas kekayaan. Dan dalam proses itu dia buat macam-macam. Dia bunuh orang. Tak diceritakan dalam buku teks kita macam mana dia bunuh. Dalam buku teks kita ni benda yang baik-baik saja tentang British. Ini yang saya kata acuan kita, kemerdekaan kita ni, acuan dia adalah British. Kenapa saya kata macam tu? Anda cuba balik rumah nanti, buka buku teks sekolah. Mana bahagian yang menunjukkan British itu jahat? Dan sejarah kita ni dalam buku teks ini, diceritakan British itu jadi kerajaan. Dia bukan menjadi penjajah. Dia yang takbir, dia yang perkenalkan hospital, dia perkenalkan sekolah, dia yang kembangkan ekonomi, dia bina macam-macam dia buat. Dia melakukan proses pemodenan. Dalam buku teks dicerita macam ni. Kalau buku Tingkatan 3 ni, dia bahagikan tajuk pada negeri-negeri Selat. Apa benda negeri Selat? Negeri Selat tak ada hari ini. Zaman dulu tak ada negeri Selat. Negeri Selat ni maksud dia adalah negeri jajahan British. Itu hanya ada dalam file British saja. Kenapa ada dalam buku teks kita? Kita nak belajar apa daripada sejarah ni? Kenapa ada negeri-negeri Selat ni? Kita tak ada negeri Selat. Kita ada negeri Perak, Singapura, ada Pulau Pinang, Melaka. Tak ada negeri Selat. Negeri Selat ni dalam fikiran British. Disebut Strait Settlement. Kita pun ambillah negeri Selat. Kemudian dibincang lagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu bersekutu ni apa? Tak ada kita negeri Melayu bersekutu. Yang ada sekarang ni The Federation of Malaya ataupun Malaysia. Negeri bersekutu sama British 1896 itu maksudnya adalah negeri yang separuh dijajah, dikuasai oleh British. Tak ada entiti negeri Melayu bersekutu. Kita belajar buat apa negeri Melayu bersekutu? Apa yang dapat manfaatnya kepada kita? Kenapa kita belajar? Kemudian negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, Unfederated Malay States. Negeri Kelantan, Kedah, Johor, Terengganu. Tak bersekutu. Apa maksud tak bersekutu? Negeri yang tak dijajah. Tak ada makna pun tak bersekutu di situ. Dia tak dijajah. BT masuk sikit saja. BT lantik penasihat British di negeri tersebut, tapi dia tak boleh masuk campur tangan secara menyeluruh. Walaupun kadang-kadang dia melampaui juga. Itu ada dalam buku teks kita. Kemudian selepas dia sebut tentang Unfederated Malay State, pergi kepada Malayan Union, negeri yang cuba disatukan pada di atas nama Malayan Union. Kemudian tahun 48 The Federated Malay States, Federation. Tahun 1948, Federation ni persekutuan. Itu sejarah yang dia ajar. Kemudian di akhir sekali buku Tingkatan 3 ni disebut penentangan orang Melayu melalui UMNO, melalui gerakan-gerakan politik, PKMM, KMJ, Hizbul Muslimin dan sebagainya. Di situlah sejarah kita ada di ujung dalam buku teks. Ni buku teks ni cerita sebenarnya tentang apa? Tentang sejarah British. Bukan sejarah kita, ini sejarah British. Dia cerita tentang aktiviti-aktiviti sebagai kerajaan. British bukan kerajaan di sini, British pencuri. Dia datang untuk curi. Dia hanya mentadbir untuk melaksanakan cukai, untuk pungut cukai. Dia bina sekolah. Untuk apa bina sekolah? Untuk pastikan ada yang boleh jadi pion-pion, boleh jadi kerani, boleh jadi pegawai dia. Dia bina hospital. Untuk apa bina hospital? Supaya pegawai British boleh dirawat, tak kena penyakit. Supaya buruh-buruh itu sihat untuk boleh dieksploitasi. Itu saja. Dia tak bina kat kampung, dia bina kat bandar-bandar yang ada lombong. Tapi buku teks kita cerita, British inilah bina sekolah, British inilah wujud pentadbiran, British inilah bina hospital, bina kereta api dan sebagainya. Betul, dia bina jalan apa semua ni, tapi semua untuk dia. Tak ada kaitan pun dengan kita. Penyakit, orang Melayu ada penyakit, dia tak peduli, mati pun matilah. Tapi kalau pegawai British boleh kena penyakit kerana orang kampung ni kena penyakit, dia akan pergi tangkap orang kampung, karantinkan mereka. Itu cara British.
Kalau kita belajar dalam buku teks kita pada hari ini, kita tak nampak British ni jahat. Kita nampak siapa yang jahat? Kita yang jahat di sini. Sejarah kita dalam buku teks, cerita bahawa kita ni jahat. Sebab tu dia letak di hujung. British buat ada perkara baik ni. British dah perkenalkan kemajuan, beri pemodenan, pusatkan pentadbiran, amalkan negeri ini. Tiba-tiba ada juga yang nak lawan. Tok Janggut nak lawan, Abdurrahman Limbo nak lawan, Dosain nak lawan. Dan dulu buku teks dulu, KBSM dulu, mereka ini disebut sebagai pemberontak kerana lawan kerajaan. Siapa kerajaan? British. Buku teks kita ini, saya pergi mana-mana saya sering kritik kerana orang tak faham bahawa apa yang diajar sejarah kita kepada pelajar ni, pelajar kita ni, dia tak tahu apa benda, dia ajar macam ni. Sejarah itu sejarah British. Sejarah macam ni bukan ada di Malaysia saja, ada di Afrika, ada di India, ada Amerika Selatan. Dia bina sejarah macam ni untuk kita pelajari supaya British ni jadi hero. Ya, jadi negara yang membangunkan kita, yang mentamadunkan kita. Sejarah ini sebenarnya sejarah empire. British sebagai penjajah, dia diluaskan empire, kemudian diajar di sekolah-sekolah dia, di negara dia. Inilah jajahan British, inilah yang British buat. Kemudian kita ambil catatan British itu jadi sejarah kita, jadi buku teks kita. Buku teks kita ni nak tanam semangat apa kepada penjajah, kepada anak pelajar kita? Dalam buku teks ini disebut nak tanam semangat patriotik. Nak tanam semangat patriotik. Macam mana kita dah jadi jahat? British buat kemajuan, kita lawan. Kita tak boleh terima. Hatta sampai baru ni filem Mat Kilau. Timbul perdebatan. Mat Kilau ni dia lawan British ni. Dia ni lawan British ni sebab cukai ke? Sebab jawatan dia ke? Kepentingan diri kan dia nak lawan British kerana British penjajah. Buku teks kita dahulu sebut dia lawan kerana dia nak pertahankan jawatan dia. Kerana kepentingan diri dia. Kerana cukai dia tak boleh kutip cukai, British tak beri. Kerana British nak kutip cukai. Maka disebut mereka ini sebagai pemberontak dulu. KBSM. Kemudian tukar pada KSSM. KSSM itulah di hujung sekali. Ini bukan sejarah kita. Sejarah kita dia patut cerita kita saja setiap bab. Hujung baru British. British jadi tak penting. British jadi sampingan. Tapi bila cerita British, aktiviti British, kalau keluarkan British dari situ tak jadi sejarah. Buku teks ni keluarkan British tak jadi sejarah. Cuba anda pergi tengok buku teks. Betul tak kata saya? Anda jangan terima. Kerana saya ini tengah mempropagandakan anda ni. Sebagai ahli sejarah, saya cuba meyakinkan anda ini betul. Anggap saya tak betul. Anda pergi buka buku teks di Katan 3, tengok apa yang ada dalam buku teks kita ni. Betul ke tidak apa yang saya kata? Dia ajar sejarah kita kan? Dia ajar sejarah aktiviti British di sini. Dia ajar aktiviti British. Dia tak kait pun dengan kita. Siapa yang patut baca sejarah ni? Orang British. Supaya mereka tahu apa yang British buat di sini. British perlu bagi tahu kepada rakyat dia, kami ni sebenarnya datang ke sini untuk memajukan masyarakat ini. Baru masyarakat dia boleh terima. Kalau tidak, masyarakat dia tak terima. Bila saya sebut British ini, anda kena faham. Dalam buku teks kita ni, British pun kita tak faham apa makna British. British ini bukan kerajaan British. Yang datang daripada masa penjajah Pangko itu sampailah Perang Dunia Kedua, itu bukan kerajaan. Kerajaan tak campur tangan. Polisi British tak campur tangan. Yang terlibat dalam penjajahan negeri Melayu ini ialah syarikat. Bila saya sebut British ini, syarikat, kapitalis. Syarikat ni semua ni. Individu-individu yang terlibat dengan syarikat. Dan bukan British saja. Inilah dah pergi pada perkara yang sensitif. Sejarah kita sebut British. Tapi tak sebut syarikat British. Tapi bukan syarikat British saja yang terlibat dalam proses penjajahan. Ada syarikat-syarikat lain yang turut bekerjasama British yang tak disebut dalam sejarah. Saya pun tak boleh nak sebut. Dia jadi isu lain. Kita belajar dalam buku teks sekarang ini diceritakan tentang penjajah Pangko. British campur tangan, laksanakan penjajah Pangko. Kononnya kenapa British laksanakan penjajah Pangko? Masyarakat kita bergaduh. Raja-raja berebut takhta. Perang saudara berlaku. Negeri ini tak aman. Semua orang tak selamat. Pembesar-pembesar menindas rakyat. Rakyat hidup dalam keadaan dizalimi. Ini cerita yang dibawa dalam buku kita. Siapa yang catat cerita macam ni? British. Kenapa kita ambil sejarah macam ni? Apa yang sebenarnya berlaku ni? Sebenarnya, kenapa kita ambil catatan British? Kerana dahulu tak ada catatan orang lain. Catatan British je ada. Maka kita ambil. Kemudian bersambung sampai ke hari ini. Sebelum merdeka kita ambil sampai ke hari ini bersambung.
Tapi bila saya kaji sejarah Perak, saya tanya pelajar saya, masa belajar di sekolah, dikatakan ada perang saudara. Di mana perang saudara? Di mana perang saudara? Kampung mana berlaku perang? Berapa orang mati? Siapa yang berperang? Senjata apa digunakan? Ada tak benda ni dibicarakan disebut British? Tak ada pun. Ini tak ada pun. Dalam sejarah Perak, tak ada pun. Aman, tak ada masalah. Masa British cabut tangan, bukan peribumi ini yang bergaduh. Kongsi gelap di Larut itu yang bergaduh. Perang saudara di situ. Tapi British catat masyarakat berbumi, raja-raja berebut tahta. Siapa yang raja berebut tahta? Saya petikankan. Disebut dalam buku teks, yang berebut tahta pada masa itu Raja Abdullah dengan Raja Sultan Ismail. Raja Abdullah klaim jawatan Sultan kerana dikatakan Sultan Ismail rampas hak dia. Itu tak betul. Kita ni belajar sejarah dalam buku teks, kita ditipu hidup-hidup. Ini tak betul. Raja Abdullah tak mahu jadi sultan pun. Sebenarnya yang patut jadi sultan Raja Abdullah dijemput. Anda baca buku teks, dijemput. Berkali-kali supaya jadi sultan, dia tak mahu pergi. Setahun kemudian baru Raja Abdullah tuntut jawatan sultan. Setahun kemudian selepas Sultan Ismail jadi sultan, baru Raja Abdullah tuntut. Pasal apa setahun itu dia tuntut? Sebab ni syarikat-syarikat British pujuk dia supaya tuntut, supaya dia boleh lantik seorang lagi sultan di Perak, dan kemudian guna sultan ini untuk pungut cukai, untuk dapat pajakan, untuk kuasai kekayaan. Ceritanya tentang perampasan kekayaan ni British, syarikat-syarikat British dan orang-orang tertentu yang tak ada dalam buku teks. Kenapa tak sebut dalam buku teks? Dia sensitif. Kalau saya sebut hari ini, dia akan jadi isu. Tak boleh sebut. Tapi dalam tulisan saya sebut nama-nama ni. Syarikat-syarikat ni ada beratus syarikat. Dan peristiwa kes di Perak ini, Perjanjian Pangkor itu sebenarnya adalah usaha British untuk iktiraf atau lantik seorang lagi Sultan British. Perjanjian Pangkor ni, dia bukan menjatuhkan orang Melayu, dia memecah belahkan orang Melayu. Permulaan perpecahan ialah Perjanjian Pangkor. Apabila British pergi paksa pembesar-besar hantar tentera. Di bawah pegawai British bernama Frank Sutherland, dia hantar tentera, tarik pembesar ni dengan Ibrahim, dia seret. Dia bukan pergi secara sukarela, dia seret dengan tentera, paksa. Naik kapal perang penuh dengan askar, penuh dengan urutan, kapal Pluto di Perjanjian Pangkor, bukan Pulau Pangkor, dalam kapal perang. Paksa orang ni buat perjanjian, terima kehadiran British, terima sistem residen British. Adakah ini diceritakan dalam buku teks? Tak diceritakan dalam buku teks. Tak diceritakan. Brosi buku teks ni ambil terus daripada apa yang British catat dalam rekod British. Ambil terus. Tak dipertikaikan. Ini saya cerita tentang Perak saja. Tapi sebenarnya sejarah kita ni daripada zaman Melaka sampailah kita merdeka, bagi saya semua tak betul. Baik. Dan macam-macam isu lah. Akhir-akhir ini timbul tentang isu logo, tema dan sebagainya yang memecah belahkan kita. Tapi ini sebahagian daripada isu yang wujud tentang sejarah kemerdekaan ni. Tapi yang saya nak tanya di sini ialah kenapa wujud isu-isu ni, kontroversi ni? Apa punca sebenarnya? Dia ada dua sebab saja. Bila kita sambut merdeka, isu ni timbul. Satu sebab politik. Kita ni buat politik ni macam dah jadi darah daging kita. Kita sanggup bergaduh dengan orang, berbalah apa semua lah. Sanggup buat apa saja tentang politik ni. Jadi bila nak sambut merdeka hari ini pun kita masih lagi ditentukan oleh ideologi politik kita. Dan di sebalik ideologi politik ini ialah masalah kaum. Ini satu masalah yang sebenarnya saya nak jelas kepada anda bahawa masa kita merdeka tahun 1957 itu, kita ni masalahnya ialah tak selesaikan isu bangsa. Kita merdeka, tak ada bangsa. Patut bangsa dahulu ada baru merdeka. Merdeka dahulu tak ada bangsa. Jadi tak boleh disatukan. Nak satu macam mana? Kita terima pemimpin kita dahulu. Anda mungkin belajar dahulu sejarah Millennium. Syarat British untuk merdeka ialah penerimaan kerakyatan Jusoli. Dalam buku teks diceritakan bahawa tiba-tiba orang Melayu apabila British perkenalkan kerakyatan Jusoli ini dalam Millennium, orang Melayu telah bangkit menentang habis-habisan. Semua bangkit, semua lawan British. Menyebabkan British masuk ke
Union. Azan. British masukkan Malayan Union dan British masukkan kerakyatan Solid. Sebenarnya itu betul-betul tuan-tuan. Malayan Union ini British tak pernah masukkan. Federation itulah Malayan Union. Nama asal dia adalah The Federation of Malayan Union. Ada dalam file British. Solid ini dibatalkan ke tidak? Tak dibatalkan. Apa yang berlaku? Pemimpin kita terima Solid. Ini hakikat sejarah yang kita tak boleh nafikan lagi. Dia dah tercatat dah dalam sejarah. Cuma dalam buku teks dia tak disebut. Pemimpin terima hampir 2 juta orang diterima kerakyatan. Mudah saja. Bila 1 sampai 10 dapat kerakyatan. Itu maksud Solid ni. Anda lahir di sini dengan beberapa syarat yang mudah anda boleh dapat kerakyatan. Okey, dah terima kerakyatan 1.8 juta. Tak apa. Dengan macam-macam janji. Masa pilihan raya pertama tahun 1955. Oleh kerana Tunku pada masa itu nak menentang Datuk On. Datuk On dia keluar daripada UMNO, dia lawan Tunku. Datuk Tunku rasa tak confident untuk menang. Dia buat kerjasama dengan kaum-kaum lain, dengan MCA, dengan MRC dan sebagainya. Untuk menentang Datuk On dalam parlimen, dalam pilihan raya tahun 1955. Yang pertama kali. Kita pilihan raya sekarang ni yang ke 15. Sebenarnya patut 16. 55 tak masuk dalam pengiraan tersebut. Kira balik pilihan raya berapa kali? 16 patut dah. 55 tak dikira. 55 inilah yang dikaitkan dengan kontrak sosial. Apabila Tunku dalam usaha untuk mendapat kemenangan pilihan raya pertama tersebut, dia buat kerjasama. Kali pertama buat kerjasama. Dan syarat dia apa? Beri kerakyatan. Kalau menang dia akan beri kerakyatan. Dalam lepas menang pilihan raya 800,000 orang diterima secara Solid. Mudah saja. Untuk terima saja. Bila 1 sampai 10 dapat kerakyatan. Tak ada masalah. Tak ada masalah di situ. Walaupun ada masalah. Tapi setelah diterima, apa proses yang berlaku? Macam mana kita nak sesuaikan dengan perubahan ni? Kerakyatan baru ni macam mana? Tak berlaku apa-apa. 55 sampai 57 proses terima. Tak ada perbincangan. Bangsa macam mana, bahasa macam mana, agama, budaya, penyatuan, perpaduan. Tak dibincangkan langsung. Bila perkara ini dibincangkan? Kalau sejarah, bila dibincangkan? Tahun 69. Tahun 70. Kenapa tahun 70 bincang? Berlaku peristiwa bulan Mei. Maka orang kata, apa sedang berlaku? Masyarakat ini berpecah dengan teruk sekali. Maka kita kena duduk semeja. Pemimpin politik dari pelbagai parti politik. Duduk semeja bincang. Dan selesaikan masalah tahun 70. Tubuh Barisan Nasional, DEB dan sebagainya. Apa yang saya nak jelaskan kepada anda sebenarnya, kita ni, masa kita sambut hari kemerdekaan ni, sebenarnya sejarah kita tentang kemerdekaan ni dia tak jelas. Dia tidak disampaikan dengan betul dalam buku teks kita. Dan banyak elemen yang tidak diajar itu dengan betul. Banyak perkara yang disembunyikan. Kenapa jadi macam ni buku teks kita? Kerana buku teks kita ini dia masalah ditetapkan ikut pemerintah. Masa tu pemerintah dia nak kita tahu setakat mana. Apa yang dia mahu kita tahu dan kita faham sejarah. Dan selalunya buku teks ini dia akan bergantung pada siapa yang akan pegang kuasa. Dia akan tetapkan mana yang boleh belajar dan sebagainya, apa yang kita harus faham dan sebagainya. Dan kebetulan selepas kita merdeka tersebut, yang menentukan buku teks mungkin bagi saya tidak begitu kritikal sangat terhadap penjajahan. Dan satu lagi ialah sumber kita. Yang kita rujuk untuk hasilkan buku teks ini sampai kali ini sumbernya sumber British. Yang ditulis oleh British dalam rekod-rekod British. Dan telah diterima secara tidak kritikal, diambil saja. Mereka baca contohnya, saya bagi contoh peristiwa-peristiwa. Kita belajar, tadi saya sebut tentang Malayan Union. Dalam buku teks sebut, orang Melayu lawan Malayan Union. Kemudian tubuh UMNO menentang Malayan Union. Kerana desakan daripada orang Melayu dan UMNO pada masa itu, British akhirnya membatalkan Malayan Union. Dan kemudian memperkenalkan Persekutuan Tanah Melayu tahun 48. Bila saya baca rekod British kata dia tak hapuskan Malayan Union. Dia hanya cuba untuk berunding dengan pihak yang setuju untuk kekalkan British di sini dan beri apa yang mereka mahu.
Maka Federation of Malayan Union itu sebenarnya kita tak dapat apa-apa pun. British kekal di sini. British terus jadi penjajah di sini. Tahun 48. Negara lain ini semua merdeka, habis semua merdeka. Kita yang paling lambat sekali. Pakistan merdeka, Burma merdeka, India merdeka, Sri Lanka merdeka, Indonesia awal lagi merdeka. Kita lambat sekali. Kenapa kita lambat sekali merdeka? Kalau baca semua sumber British, dia sebut tanah Melayu ini gabung semua negara-negara dia jajah banding dengan tanah Melayu ini adalah the dollar gap. Ini adalah tempat bayar hutang kepada Amerika. Dia berperang masa dengan Jepun itu, dia banyak hutang senjata dengan Amerika. Inilah negeri yang paling kaya, yang lain boleh lepas, yang ini tak boleh lepas. Sebab itu dia tak mau lepaskan. Dan British ini dia perlu lepaskan tanah Melayu, dia perlu merdekakan. Kerana masa perang Dunia Kedua itu, masa Jepun datang ke sini, British ini runtuh kekuatan dia. Dia hilang kekuatan, kalah dengan Jepun, dia terpaksa bergantung pada Amerika. Dan Amerika ini tak mahu penjajahan British. Kalau British nak bantuan dia, bantuan keuangan, British perlu buat perjanjian untuk berikan kemerdekaan pada seluruh tanah jajahan. Dan British buat perjanjian dengan PBB, dengan Amerika. Disebut sebagai Atlantic Charter. Piagam Atlantik. Dia sebut bahawa lepas Perang Dunia Kedua, seluruh tanah jajahan dia berikan kemerdekaan. Tapi tahun 46, dia datang ke sini, dia perkenalkan Melayu, lanjutkan penjajahan. Maka orang Melayu menentang. Dan orang Melayu kalau dia angkat senjata lawan British pada masa itu, British boleh lawan ke tidak? Tak boleh. British tak boleh lawan. Kerana ada perjanjian dengan PBB, dengan Amerika. British tak ada kuasa. Jadi cara British macam mana untuk kekalkan kemerdekaan? Berunding. Malayan Union ini tak dimasukkan. Dia dirundingkan, tukar nama sahaja. Jadi Federation. Apa yang dituntut oleh mereka yang berunding dengan British? Hak-hak negeri. Raja, jawatan menteri besar, jawatan pembesar-pembesar, jawatan itu, jawatan ini sebagainya. Hak keistimewaan yang disebut pada ini, hak keistimewaan orang Melayu itulah yang telah dituntut. Tapi penjajahan British kekal. Dengan syarat penjajahan British kekal. Maka penjajahan British itu kekal. Dan ini telah menyebabkan berlakunya perpecahan dalam UMNO pada masa itu. Ada setengah pihak telah keluar daripada UMNO. Kemudian mereka ini membentuk gadingan baru dinamakan sebagai Putera EMCJA. Dalam pilihan raya untuk lawan UMNO. Dan mereka mencadangkan Perlembagaan Rakyat tahun 47. Apa benda yang saya sebutkan ni? Dia akademik, mungkin anda rasa tak pernah faham. Saya jelaskan kepada anda, pada tahun 47 tersebut ada satu pihak yang melibatkan golongan Melayu dan bukan Melayu berunding. Berunding macam mana? Untuk wujudkan satu bangsa. Yang sebelah pihak ni berunding dengan British untuk kekal British. Yang satu pihak ni berunding untuk wujudkan satu bangsa bersedia untuk merdeka. Putera mewakili suara Melayu. EMCG ini ada MIC dalam tu, ada MCE dalam tu, ada macam-macam pihak. Parti-parti ada dalam tu berunding. Dan dalam perundingan tersebut untuk tutup merdeka, selain daripada UMNO yang berada di sebelah kanan, mereka ini yang ada di sebelah kiri juga mahu capai kemerdekaan. Mereka berunding, bekerjasama Melayu dan bukan Melayu buat satu keputusan Perlembagaan Rakyat. Apa yang mereka rundingkan? Perlembagaan Rakyat tu, Putera EMCJA sedia beri kerakyatan pada bukan Melayu secara sama rata dengan Melayu. Tapi, apa syarat yang perlu dipenuhi oleh orang bukan Melayu? Pihak EMCJA ni pada masa itu, dia haruslah menerima kerakyatan ataupun dia haruslah menerima kebangsaan ini, bangsa ni, nak dikenali sebagai apa? Nak dikenali sebagai bangsa Melayu. Itu syarat dia. Dapat kerakyatan tak apa. Sama rata tak apa. Tapi bangsa ini ialah bangsa Melayu. Tanah air ini dikenali sebagai apa? Tanah Melayu. Raja Melayu ada, agama Islam adalah agama di sini. Bahasa adalah bahasa Melayu. Itu dipersetujui oleh bukan Melayu. Semua bukan Melayu ada berkumpul di situ. Mereka setuju pada masa itu berunding dengan kelompok kiri. Tapi apa berlaku? British telah menangkap kelompok-kelompok ini pada masa darurat tahun 1948.
Kita belajar di sekolah, darurat ini British isytiharkan untuk lawan komunis. Itu di peringkat sekolah. Propaganda British di peringkat sekolah. Sebenarnya komunis ini dia tak kuat. Dia ada 12,000 orang sahaja ahli aktif. Yang ada dalam kiri ini sebenarnya berpuluh ribu orang. Ada yang kata 50, ada kata 80, ada kata 100,000. Tapi British tak mahu berikan kemerdekaan. Kerana dia dah cukup syarat. Apa syarat British ialah kena terima kerakyatan bukan Melayu. Mereka dah ikutlah syarat tu. Dan mereka dah ada persediaan bangsa dan perlembagaan. British tak beri dan akhirnya jalan British ambil kerana mereka tutup mereka. Mereka tutup mereka ni British terpaksa beri sebenarnya. Kerana ada perjanjian yang saya sebutkan tadi. Jadi cara British untuk mengelakkan beri mereka ialah isytihar darurat guna alasan komunis. Ini kajian ilmiah. Di universiti ini memang dah merebak dah kajian macam tu. Anda boleh baca tulisan-tulisan macam-macam ada. Orang putih kaji, saya pun ada kaji tentang darurat. Bukan untuk komunis saja. Darurat ini adalah nombor 1 untuk golongan agama. Nombor 2 untuk kelompok kiri. Nombor 3 komunis. Serampang 3 mata. Kenapa British buat macam tu? Kerana British perlu kekal di sini. Tak mahu lagi beri mereka. Banyak lagi hutang perlu dibayar. Jadi cara untuk mengelakkan masa beri mereka isytihar darurat. Dan kaitkan komunis itu dengan Soviet Union. Kenapa kait dengan Soviet? Kerana perang dingin. Masa itu Amerika lawan Soviet. Supaya Amerika ni jadi takut. Maka akhirnya di isytihar darurat, kita belajar dalam buku teks, itu adalah lawan komunis. Apa yang tak diceritakan di sini ialah, yang ditangkap masa mula-mula isytihar darurat ialah golongan agama. Ustaz-ustaz di Gunung Semanggu ditangkap. Ustaz Abu Bakar Al-Bakir, Burhanuddin Al-Alami, Ahmad Mustaman 47 lagi ditangkap. Orang pertama kali ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Mereka komunis ke tak komunis? Mereka bukan komunis. Golongan agama anti komunis ditangkap. Ramai kampung-kampung Melayu tertentu disekat dari segi bekalan beras supaya menyerahkan kelompok nasionalis. Yang tutup mereka ni. Dan ini benda yang saya katakan ini sebenarnya dalam rekod British. Kalau siapa mahu malam ni saya boleh kongsikan rekod perisikan British. Tahun 48, darurat ni apa sebenarnya? Ada dalam rekod perisikan CIA, MI6, ada cerita, detail, beribu halaman. Mereka guna alasan golongan agama ni komunis, golongan kiri komunis. Mereka komunis kan semua. Dan mereka ini ditangkap di bawah undang-undang ISA. Kenapa undang-undang ISA? Supaya tak boleh dibicarakan. Kalau dibicarakan, mereka ni bukan komunis. Kenapa mereka ditutup komunis? Supaya British boleh tunjuk pada seluruh dunia, British sekarang ini sedang mempertahankan tanah Melayu dari komunis. Maka British perlu kekal di sini. Ini permainan British. Tapi tak apalah itu permainan British. Kita ni kenapa faham sejarah macam British faham. Segala apa yang British sebut, apa yang British catat, kita ambil 100%. Dan ditanam dalam buku teks sekolah kita. Siapa pelajar jadi tak faham? Heran darurat ni, apa benda darurat ni, gambarannya tak ada British. British jadi pejuang, British jadi hero. Sejarah kita angkat British macam tu sekali. Saya kata kalau anda baca sejarah tentang komunis, dia tak kuat. Dia ada 12,000 orang bahagi 9 buah negeri. Dia tak kuat pun. Yang kuat ni adalah golongan nasionalis yang tutup merdeka. Jadi bila British isytihar darurat pada bulan Jun 1948, PKN tak diharamkan. Dia tak haramkan PKN. Dia tangkap golongan agama. Orang komunis boleh berjalan lagi. Ada lagi bangunan-bangunan parti komunis boleh hidup lagi. Sebulan kemudian lepas dia mesyuarat, dia nak haramkan tak nak haramkan. Sebulan kemudian baru dia haramkan. Lepas isytihar darurat. Tapi dia dah tangkap kelompok-kelompok nasionalis. Ini masalah sejarah kita. Yang di sekolah diajar di lain, di universiti lain. Kajian universiti lain. Kerana kajian universiti ni dia dah dapat rekod-rekod ni, dia baca. Saya dah dapat rekod-rekod ni banyak sekali. Tak habis baca. Sampai pencen pun tak habis baca rekod-rekod ni. Dia baru keluar, tahun 90-an dia keluar di United Kingdom. Sepatutnya dia dah ubah sejarah kita. Tapi persoalannya kenapa ahli sejarah kita masih kekalkan buku teks macam tu? Kerana ahli sejarah bagi saya dia tak baca apa yang telah keluar. Sarjana barat yang telah tulis. Ada tulisan, kalau anda orang yang agak akademik, buka satu buku
Furedi, bukan ahli sejarah pun. Dia bicara tentang, tajuk dia Taqwa Nationalism. Dia sebut, istilah emergency, darurat. Darurat itu sendiri pun sebenarnya dia bukan darurat pada zaman British. Dia bukan darurat. British sebut saja darurat. Kenapa British sebut darurat? Supaya orang nampak apa British buat itu benda baik. Nak lindungi orang, nak amankan orang. Tapi sebenarnya di medan itu sebenarnya British sedang berperang. Hantar kereta kebal, hantar pesawat pejuang, hantar askar, pergi cari orang. Ini bukan darurat, ini perang. Sarjana Barat sebut colonial war, perang kolonial. Dan mengikut sarjana ini, Furedi ini, dia kata darurat ini ada di Afrika. Bukan di sini saja. Waktu yang sama, ada di sini. Di Afrika tak ada komunis. Tapi di istilah darurat. Untuk apa? British nak sokong satu kelompok nasionalis dan nak hapuskan satu nasionalis lain yang menuntut merdeka, maka British sokong kelompok nasionalis ini yang pro-British. Itu di Afrika. Di sini dikaitkan dengan komunis. Maka diberi alasan. Sampailah British itu tahun 57 barulah dia boleh disingkirkan. Itu pun kita merdeka tahun 57 sebenarnya British beri. Seperti saya kata tadi, kerana British mendapati bahawa manfaat ekonomi itu tidak begitu relevan lagi dah. Kalau dia terus kekal mentadbir tanah air ini, dia terpaksa menanggung kerugian. Jadi cara yang betul bagi British ialah beri merdeka dari segi politik, dari segi pentadbiran. Ekonomi tak boleh kekal. Syarikat dia Guthrie. Sampai ini ada dengan nama dia. Guthrie, Saint Darby. Ini syarikat British. Tahun 80 itu dirampas oleh Tun Mahathir. Jadi sebenarnya inilah persoalan yang saya nak timbulkan. Terlalu luas sebenarnya perkara yang saya nak bincangkan. Saya pun dah jadi tak teratur dah ni. Supaya nak singkatkan masa. Apa yang sedang berlaku dalam buku teks kita ni pada hari ini? Apa masalah yang menyebabkan sejarah itu tidak dijelaskan dengan tepat? Kerana buku teks ini dia sebenarnya bukan buku sejarah. Dia hanya setakat buku untuk belajar tentang fakta-fakta sejarah secara basic saja. Untuk anak-anak kita saja. Kefahamannya sangat sedikit diberikan dan dia dalam bentuk menghafal. Sejarah buku teks ini di sekolah sangat membosankan. Saya pun tak mau belajar sejarah macam ni. Kerana dia ajar tentang fakta. Sejarah di universiti bukan fakta. Saya cerita pada anda ni banyak mana fakta yang anda terima. Tak banyak pun. Lebih kepada tafsiran. Tafsiran itu sejarah. Tak ada dalam buku teks. Disuruh hafal fakta dan suruh ingat dan suruh jawab. Maka belajar jadi bosan. Belajar tak tahu apa yang telah diajar. Tapi itulah banyak perkara yang telah bagi saya dikompromikan, tak diajar sepenuhnya yang menyebabkan akhirnya pelajar kita tak faham. Dan kita pada hari ini sampai hari ini kita masih lagi berdebat. Kita ni dijajah ke tak dijajah? Kerana penyampaian buku teks itu saya kata tadilah. Kalau baca keseluruhan dia tak negatif terhadap British. British ni tak jadi jahat. Zaman darurat British ni jadi hero. Lindungi kita. Merdeka British beri. British beri. Kita tuntut British beri. Dia macam tu sejarah. Tetapi dalam kisah-kisah sejarah ni terselindung. Misalnya di Perak yang saya cerita tadi, masa British masuk, kalau anda baca betul-betul sejarah tersebut, ada dalam internet disebut. British mulakan penjajahan Perak ini dengan small genocide. Disebut small genocide. Anda boleh baca ni. Dalam internet, small genocide. Perak, small genocide. Dia akan keluar, tesis PhD. Tak diceritakan macam mana British membunuh secara besar-besaran di Perak. Supaya British boleh jajah, maka di istilah perang. Perang Perak. Kita belajar di sekolah, perang Perak ni orang Melayu lawan British. Orang Melayu tak lawan British pun di Perak ni. Mereka hanya bunuh Bush saja. Dia tak lawan British. Dia bunuh Bush kerana Bush ini kurang ajar, biadab. Dia bunuh. Pembesar bunuh. Kenapa pada masa itu British nak pungut cukai? Nak rampas kekayaan. Tapi bila pembesar pungut cukai, British pergi bakar rumah pembesar. Dan British ugut, kalau pembesar mana-mana berani pergi pungut cukai, kami akan bakar setiap rumah pembesar. British.
Dia mau pembesar, berhenti pungut cukai, biar kami pungut cukai. Itu British. Dia pergi mana-mana memang macam tu. Dia cari duit je. Dia nak hapus kekayaan saja. Dia nak masukkan cukai. Betul. Dia nak perkenalkan cukai yang lebih tinggi. Dia punya. Yang Tok Janggut lawan dia tu, cukai. Abdul Rahman Limbu, cukai. Perak, cukai. Pahang, cukai semua. Dia nak pasal kita bayar cukai. Dan dia mau pembesar, stop. Jangan bayar cukai. Supaya kami boleh pungut cukai. Itu yang pembesar lawan. Tetapi dalam kes di Perak, masih dia nak perkenalkan cukai, orang tak mau bayar cukai. Maka dipaksa, dibakar rumah pembesar, orang bunuh G.W.W. Bush. Ini kalau anda belajar dalam sejarah dahulu, memang disebut macam tu. Dan British pada masa itu dalam proses untuk merampas Perak, dia tak ada cara, dia dah lantik Sultan tak jadi, kerana Sultan Abdullah ni tak penuhi apa yang dia mahukan, maka akhirnya dia guna alasan pembunuhan Bush itu untuk report kepada kerajaan British bahawa Perak mengisytiharkan perang. Dan dia panggil tentera daripada askar-askar sepoi daripada India, Sri Lanka, daripada Hong Kong, datang ke Perak. Masa tu British sudah memperkenalkan satu senjata baru, pelancar roket. Ini ada ni catatan dalam rekod ni, ada cerita detail. Harga buku tersebut RM1,000 lebih. Orang tak beli, sarjana kita tak baca. Saya baca di SM Nyaris Ketul, 1. Maka saya baca, rupanya ada cerita yang detail tentang Perak. Kronologi, tarikh, setiap tarikh disebut. Dalam buku teks kita tak cerita. British perkenalkan satu senjata baru, pelancar roket. Dia pergi tembak orang kampung. Kampung-kampung dia bakar. Dia clearkan habis. Perempuan lelaki yang lari ditembak di belakang. Ada yang digantung kat pokok. Ada yang digantung kat pokok. Semua ini dibicarakan di Parlimen Britain. Kerajaan British dakwa mereka dan tarik pangkat dan sebagainya. Tapi akhirnya peristiwa itu tetap berlaku. Pembunuhan beramai-ramai. Ini berlaku. Tak diceritakan dalam buku teks. Sama juga kes-kes yang lain. Di tempat-tempat yang lain banyak berlaku pembunuhan. Tak diceritakan. Jadi, inilah elemen buku teks. Darurat tadi tak diceritakan. Yang diceritakan British hadapi komunis. Tak diceritakan bahawa masyarakat Melayu adalah mangsa utama kepada darurat ini. Satu elemen yang saya nak jelaskan di sini. Kerana saya bercakap ni di masjid. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan ini, kelompok yang menggerakkan perjuangan kemerdekaan ini bukan kelompok kiri, bukan kelompok kanan, bukan nasionalis moden ini, bukan sesiapa-siapa, tetapi kelompok agama. Orang agama yang gerakkan. Bermula daripada penentangan dengan Siam, pondok-pondok ni. Ulama-ulama yang berasal dari Sumatera, dari Kelantan, dari Terengganu, mereka berkumpul, berperang dengan Siam dan sebagainya daripada institusi pondok. Kemudian pada zaman British, mereka menubuhkan madrasah. Ini dalam buku teks disebut kaum muda. Disambut oleh kaum muda. Dalam bentuk perjuangan yang tidak lagi bersifat keras menentang British. Kenapa? Golongan agama ni, kalau dia lawan saja British, mesti British banteras habis-habisan. Bahkan British ini wujudkan pelbagai undang-undang, tak boleh masuk akhbar-akhbar yang cerita tentang perjuangan orang Islam menentang penjajah di luar, Pakistan ke, di Timur Tengah, dia tak boleh masuk akhbar-akhbar ni. Kalau dia masuk juga, sampai juga dia jadi kes di Kelantan. Di Kelantan ni tersebar berita bahawa berlaku pemberontakan sepoi Islam di Singapura menentang British. Sampai ke Kelantan, menyebabkan orang Kelantan fikir ini masa untuk bangkit lawan British. Tok Janggut bangkit bukan kata tiba-tiba saja. Dia tahu British sedang berperang di Singapura dengan tentera dia sendiri yang Islam lawan British. Maka dia dibangkit tahun 1914 dan 15. Kerana cerita itu tersebar di Kelantan, sampai di Kelantan. Jadi British sekat. Dan gerakan golongan agama ni dia tak boleh terlibat dalam mana-mana parti. British tak beri. Jadi, kaum muda ni dia tak boleh cakap politik pun. Kalau dia cakap politik, dia akan ditahan. Dan gerakan kaum muda ini, dia didaftarkan di bawah Pertubuhan Kongsi Gelap. Dipantau oleh British. Setiap kali ada ceramah macam ni, ada special branch dia. Jadi mereka ini tak pernah menubuhkan parti politik. Perjuangan dia nampak kabur. Tak ada
organisasi ada di mana-mana. Ada dalam PASPAM, ada dalam KMM, PKMM, ada dalam UMNO, merata-rata ada. Sehinggalah pada tahun 1948, mereka tubuh sebuah parti politik nama dia Hizbul Muslimin di Perak. Hizbul Muslimin di bawah pimpinan Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. 3 bulan saja boleh hidup, British isytiharkan darurat dan tangkap mereka ini. Ada tak cerita tentang golongan agama dalam buku teks kita? Tak ada langsung. Yang ada kanan, kiri sekarang ni dah ubah sejarah, masuk sikit kiri. Golongan agama tak dimasukkan langsung. Mereka ini adalah pihak yang memulakan perjuangan lawan British. Mereka mula menentang British melalui madrasah. Pondok tadi yang lawan siang, daripada produk pondok ini lahir golongan agama yang kemudian belajar luar negara, balik bina madrasah. Guna cara moden pula. Kemudian daripada kaum muda ini, dia tak boleh hidup. Kerana selalu dipantau oleh British, dia pergi masuk mana-mana pihak. Dia masuk mana-mana persatuan dia masuk. Jadi tak nampak. Dia ditekan oleh British habis-habisan. Bila dia muncul dalam gerakan parti politik, tiba-tiba saja Hizbul Muslimin muncul, British terus banterah. So perjuangan kemerdekaan sebenarnya adalah daripada golongan agama tu. Golongan kiri ni, golongan kiri Melayu ni, Samsiah Fakih contohnya, Ahmad Bustama, Burhanuddin Alami lahir daripada produk madrasah ni. Mereka ni lahir pada madrasah. Di sini atau di Sumatera atau di Indonesia. Dan kebanyakan pejuang-pejuang kiri ini, Burhanuddin ke, Ahmad Bustama ke, apa semua, Samsiah Fakih ke, semuanya asal daripada seberang. Bukan dari sini pun, dari seberang, dari Sumatera. Kebanyakan yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan di sini asal dari Sumatera. Tanpa file British ni, dia selalu sebut Indonesia. Kenapa di sini tak ada pemimpin? Kebanyakan pemimpin yang ada di sini dalam British semua telah dibantras. Institusi pembesar dikawal oleh British. Institusi sultan dikawal oleh British. Raja-raja dikawal oleh British. Pembesar dihapuskan. Mula-mula British masuk ke negeri Melayu, yang dibuat hapuskan pembesar. Yang ni paling kuat lawan British. Dia hapuskan. Dia pecat, disingkirkan mereka bagi allow. Tak ada dah institusi pembesar, tinggal istana saja dengan raja, yang tu dikawal oleh British. Jadi tak ada pihak yang lawan. Yang lawan ialah kelompok yang lari daripada perjuangan menentang Belanda di Indonesia datang ke sini. Dan mereka berjuang di sini lawan British. Orang yang saya sebut ni, kelompok-kelompok berjuang ni, Abdurrahman, Ahmad Bustama, Samsiah Fakih, Burhanuddin Alami ini asal dari seberang. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini ialah buku kita ni ada masalah. Kalau macam ni buku kita cerita sejarah, macam mana kita nak faham tentang perjuangan kemerdekaan? Ini masalahnya. Dan saya kata tadi bahawa dia jadi macam British ni sangat baik. Dia yang datang ke sini dengan cara baik, dia bawa kemajuan, merdeka pun dia beri dengan cara yang baik. Walaupun saya kata tadi tahun 48 masa darurat, masa British isytiharkan darurat tahun 48, dia tangkap beramai-ramai orang. Dia bawa akta ISA supaya mereka ini tak didakwa dan didapati bukan komunis. Itu adalah harga sebuah perjuangan yang dicapai sebelum tahun 57 yang menyebabkan akhirnya tahun 48 itu tak ada lagi pihak yang berani lawan British tahun 48. Lepas itulah tinggal satu kelompok saja yang boleh bekerjasama dengan British sampailah tahun 57. Kadang-kadang kita nak cerita sejarah ni bertapis-tapis. Dan saya cerita pada anda ni, saya sebenarnya dah selera dah ni. Tak ikut teks dah. Kenapa? Saya bagi contoh-contoh yang nak menunjukkan pada anda betapa sejarah kita ini tidak diceritakan dengan betul. Dia bukan masalah. Kalau universiti tak ada masalah. Dibincangkan dengan detail. Satu persatu. Daripada zaman Melaka dahulu tak betul dah sejarah kita. Sampai merdeka. Melaka ni dah tak betul. Kalau baca buku teks tentang sejarah Melaka diceritakan. Masa Portugis serang Melaka, orang Melayu sedang berpecah. Sedang bergaduh. Melaka sedang lemah. Rajanya adalah raja yang korup, yang zalim, Sultan Mahmud. Jahat. Maka bila Portugis serang Melaka itu lemah,
dalam keadaan macam tu, Melaka runtuh tahun 1511. Bila saya kaji sejarah Melaka, Melaka tak ada masalah pun. Melaka tak lemah. Melaka kuat. Sedang mengumpul tentera 100,000 orang untuk berperang. Orang Melayu tak berpecah pada masa itu. Siapa Melayu yang berpecah? Melayu yang mana satu? Istana Melaka pada masa itu bukan orang Melayu yang memerintah. Bukan Melayu memerintah Istana Melaka masa Portugis serang. Tun Muzahir bukan Melayu sebenarnya. Saya nak jelaskan di sini ialah bahawa istilah yang mengaitkan bahawa orang Melayu berpecah tu, siapa Melayu yang berpecah? Istana pun tak melibatkan orang Melayu. Dan pada masa itu tak ada pun. Kalau ada perpecahan, mesti disebut dalam sejarah. Tapi yang tak disebut dalam sejarah Melaka runtuh ini ialah pengkhianatan pedagang asing di Melaka. Tak disebut langsung. Nama-nama ni. Kalau baca sumber Portugis ada sebut. Dan kita nak sebut ni, nak suruh pelajar kita belajar benda macam ni, dia jadi sensitif. Saya pun malah nak sebut. Tapi Melaka runtuh bukan kerana dia lemah, bukan kerana senjata, bukan kerana Sultan Mahmud, bukan kerana raja jahat, pembesarnya berebut kuasa dan sebagainya. Itu semua tak betul. Dia runtuh kerana pengkhianatan pihak pedagang asing yang bekerjasama dengan Melaka pelbagai segi. Ada yang bagi kapal pedagang untuk masuk berperang dalam Melaka, ada yang sekat bekalan beras, ada yang bagi tangan British, Portugis pun di Goa, di India. Ini waktu yang sesuai untuk serang Melaka. Ada yang cerita tentang kubu Melaka di mana dan sebagainya. Ini ada dalam sumber-sumber Portugis. Dan begitulah sejarah kita daripada zaman Melaka itu sampai hujung merdeka ni. Macam tu sekali. Okey, jadi saya nak rumuskanlah. Mungkin saya beri peluang pada anda untuk bertanya soalan, boleh Ustaz? Inilah masalah kita, ialah masa kita sambut merdeka, adakah kita memahami tentang sejarah ini? Ada tak dalam kalangan kita ni tahu tentang sejarah ini? Bahawa kita merdeka ini sebenarnya prosesnya sangat teruk. Banyak pengorbanan yang telah berlaku. Dan inilah yang saya katakan, 31 Ogos itu bukan hari kebangsaan. Tak terbentuk kebangsaan tu. Dia adalah hari yang memaparkan kisah perjuangan kemerdekaan yang menumpahkan darah pun. Dari zaman awal Melaka runtuh sampailah tahun 48 itu apabila British isytiharkan darurat, ramai pihak yang telah menjadi mangsa pada pihak British. Dia bukan dicapai dengan British beri. Dan kita ni kena baca lagi sejarah. Tak boleh bergantung pada sejarah yang ada dalam buku teks. Kita kena galakkan juga anak-anak kita untuk baca sejarah itu lebih daripada buku teks. Kalau tidak, mereka tidak akan faham apa-apa. Jadi itulah daripada saya pada malam ini. Minta maaf kerana agak terabur. Banyak kali saya sentuh sekaligus kerana saya nak ringkaskan masa. InsyaAllah saya buka pada sebarang soalan kalau ada sebarang soalan itu ditanya. Terima kasih. Saya jawab yang ini dulu. Itulah apa yang kita belajar dalam buku teks kita pada hari ini ialah sejarah British. Saya sebut tadi. Segala yang kita belajar itu kalau tarik keluar British saja dia tak jadi sejarah. Malayan Union keluarkan British, tak ada sejarah Malayan Union. Darurat keluarkan British, tak ada sejarah darurat. Persekutuan keluarkan British, tak ada sejarah kita dah. Penjajah paku keluarkan British, tak ada sejarah kita. Apa lagi? Kemerdekaan keluarkan British, tak ada juga. Semua sejarah kita yang ada pada hari ini keluarkan British, dia tak akan jadi sejarah. Cuba balik tengok buku teks. Cuba bayangkan British tak ada di situ. Boleh tak jadi sejarah? Tak jadi sejarah. Sejarah kita ni cerita aktiviti British pelik. Kenapa dia jadi pelik macam tu? Kerana sejarah yang asalnya bukan untuk kita. Untuk orang British. British tulis tu, dia buat laporan, dia tulis catatan. Bukan kita baca patutnya. Untuk orang British baca. Cerita pengalaman dia di sini tentang apa yang dia buat, kemajuan apa semua. Dia nak laporkan sana. Tapi bila ahli sejarah kita di sini baca, dia ambil dan dia rekod kan. Tanpa dia petikai kan. Itu yang jadi pelik. Saya pun jadi keliru. Kenapa ini berlaku? Kenapa diteruskan sampai ke hari ini? Buku teks ni apa masalah? Kenapa diteruskan sampai ke hari ini?
Jadi saya kata kalau buang British di situ, dia tak ada mana apa buku teks kita ni. Di mana kita dalam buku teks? Pribumi ni di mana? Ada tak? Tak ada. Dia jadi jahat. Pribumi jadi jahat. British buat dah kemajuan elok-elok semua. Datang Tok Janggut, dia lawan. British baru nak perkenalkan cukai. British baru nak moden kan. Nak susun cukai elok-elok, Tok Janggut lawan. Kerana apa? Ni masyarakat kita, pelajar kita. Dia baca buku teks, dia fikir Tok Janggut ni lawan British kerana tak puas hati dengan cukai. Image dia bawa. Kerana orang ini dilucutkan jawatan. Tapi bila saya tengok balik, kalau Tok Janggut lawan British kerana dia mempertahankan hak cukai dia dan mempertahankan jawatan dia, apa masalah? Salah kan? Kita ada duit RM10, orang curi. Kita pertahankan RM10. Dalam Islam kalau mati bertahan RM10, kerana air kita, maruah kita tu, kalau mati dia macam mana? Orang ni jadi burah ke? Pemberontak ke? Saya ingat dia mati dan keadaan mulia, dia pertahankan hak dia. Saya tak berani nak sebut jihad, tapi saya ingat ada hadis sebut macam tu kan. Pertahankan hak ini satu jihad, tapi betulkan saya. Start kalau saya salah. Dia pertahankan RM10. Apa masalah? Kalau RM1 dia pertahankan hak dia. Tok Janggut lawan British, hak dia. Sebagai pembesar, kalau apa maksud dia, kalau dia lawan cukai ni sebenarnya apa masalah? Kalau dia tak kutip cukai, dia tak akan jadi pembesar. British ni cerdik, dia nak hapuskan pembesar ni, kerana pembesar ni lah yang akan lawan dia. Dia tak mahu pembesar ni, dia nak bina satu pegawai kerajaan yang tunduk bawah dia, ambil upah dengan dia, terima dia, jadi macam hamba dia. Yang lawan dia tak mahu. Jadi Tok Janggut ni lawan, dalam buku teks kita sebut dulu pemberontak, sekarang ni lawan kerana cukai. Rendah. Dia tak sebut lawan kerana cukai, kerana nak merdeka. Dia telah selesai. Dia setakat lawan cukai, jadi orang muda kita kalau bicara Tok Janggut makilau, ini pembesar-pembesar yang penting diri. Lawan kerana cukai, kerana jawatan. Dia jadi salah. Cuba anda bayangkan kalau pembesar ni tak lawan British. Apa berlaku kalau pembesar ni tak lawan British? Mereka akan dituduh pada hari ini sebagai pesepah. Lawan tak betul, tak lawan pun tak betul. Tapi mereka lawan nasib baik. Sama juga, semua pembesar ni kebanyakannya lawan kerana cukai. Kerana mereka ni tahu sebenarnya, kalau mereka tak boleh pungut cukai, mereka akan habis. Dan tujuan British untuk rampas hak cukai itu adalah untuk menghapuskan institusi pembesar. British tahu. Cara untuk mengelakkan ada penentangan terhadap penjajah ialah hapuskan pembesar dahulu. Tak bagi orang Melayu pergi berdagang. Tak boleh. Orang Melayu tak boleh berdagang. Tak boleh dah melakukan kegiatan ekonomi. Dia mesti melalui British. Siapa yang pergi berdagang apa semua tak melalui Singapura akan ditangkap dan dituduh sebagai lanun. Cara British kawal ekonomi. Macam tu sekali. Jadi segala bentuk kekayaan British lepas. Tapi itulah dalam buku teks kita dicerita macam tu. Dia ambil daripada apa yang British sebut. Maka akhirnya ceritanya British ini jadi pembawa kemajuan, jadi hero, jadi orang baik. Masyarakat pribumi ni jahat. Institusi kita ni jahat. Raja-raja ni jahat. Dia jadi macam tu. Dan bila pelajar belajar sejarah, dia keluar. Dia fikir macam tu. Hari ni kalau anda tengok dalam media sosial bincang tentang Tok Janggut, ini Tok Janggut ni penjahat ni. Orang yang gila pada kuasa. Dia jadi macam tu. Walaupun dia lawan British. Dia lawan British kerana cukai. Tak ada masalah. Dalam perjuangan kemerdekaan lawan British, dengan kerana cukai pun perjuangan kemerdekaan juga. Pelik. Kita ni fikiran pelik kerana buku ni lah. Lawan British mesti kerana bangsa. Bangsa ni orang tak fikir lawan British kerana bangsa. Orang kena fikir diri dia dulu. Dia nak fikir tentang orang lain, dia kena fikir diri dia dulu. Apa hak dia yang telah dirampas? Bila semua orang fikir hak dia, wujudlah konsep bangsa. Dia bukan kata, tak payah, tak apa, British boleh ambil saja apa semua. Dengan pakaian, dengan apa semua, tak apa. Jangan rampas hak bangsa. Setiap orang dia akan rampas. Bangsa itu lahir daripada perjuangan yang bersifat individu dahulu. Dia mesti ada seorang individu yang tak puas hati. Individu ni tak puas hati, yang ni tak puas hati, barulah dia bentuk perjuangan bangsa. Perjuangan kemerdekaan ni lah. Dia bermula dengan sebab-sebab yang kecil. Cukai ke, hak yang dirampas ke, dan sebagainya. Tapi dalam buku teks kita,
perjuangan kelompok yang disebut tradisional ini setakat itu saja. Lawan kerana cukai saja. Tak sebut lawan kerana cukai dan nak merdeka. Dia lawan kerana cukai, tapi dalam masa sama dia mahu halang British keluar. Itu perjuangan kemerdekaan. Mahu bebas, mahu merdeka. Sama juga kalau kita bincang Datuk On masa lawan milenial. Ada tak kepentingan diri? Ada. Bukan tak ada. Saya ni masa datang ke masjid ni, ada tak terpisah tu dulu, tak ada kepentingan diri langsung lah? Ada juga, mesti ada. Kepentingan untuk sebarkan sebagai kedudukan. Saya sebagai ahli sejarah untuk sebarkan ilmu apa. Dia ada kepentingan diri juga. Dia bukan negatif sangat. Kerana itu hak kita. Jadi, dan ditimbulkan soalan tadi, macam mana kita nak selesaikan masalah dengan buku macam ni? Inilah saya rasa yang sukar ni sebenarnya tentang buku teks. Apa yang sedang saya lakukan ialah untuk saya jelaskan pada anda bahawa anak-anak kita baca buku teks untuk jawab periksa, setakat tu saja. Tapi kita kena didik dengan ilmu sejarah. Kenapa saya kata kena didik dengan ilmu sejarah? Bangsa yang akan mati ialah bangsa yang tak tahu sejarah. Orang nak hapuskan suatu bangsa, hapuskan sejarah dia dahulu. Dia tak tahu identiti dia. Orang Afrika, dia belajar di England, cakap bahasa Inggeris, budaya Inggeris, pakaian Inggeris. Dia balik negara dia, dia hilang hak terhadap tanah. Dia hilang hak terhadap harta. Kenapa? Tak tahu dia dari keturunan mana. Orang Afrika banyak keturunan. Pupus orang Afrika kerana masalah identiti. Tak tahu sejarah dia macam mana. Dia daripada keturunan apa dan sebagainya. Ini macam ni sekali. Dan disebabkan oleh sejarah kita yang bermasalah inilah, anak-anak muda kita pada masa sekarang ni tidak begitu ada sentimen patriotik. Hari Merdeka, boleh bilang dengan jari siapa yang letak bendera di kereta, di rumah dan sebagainya. Kita nak letak pun jadi malu, kan? Jadi malu, jadi bersalah. Nak cari bendera pun tak tahu kat mana. Kedai-kedai tak ada pun bendera. Saya lalu tak ada lagi setakat ni bendera Malaysia. Kecuali pejabat kerajaan ada. Kalau kedai-kedai ni payah nak jumpa. Makin lama makin teruk. Kerana apa? Ada sesuatu yang tidak diselesaikan di sini. Dan bagi saya yang tak diselesaikan di sini adalah proses pembentukan bangsa itu tak selesai lagi. Bangsa kita ni disebut sebagai bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia ini artificial, palsu. Tak ada bangsa Malaysia sebenarnya. Dia tak selesai. Dia sebenarnya sangat berpecah belah. Mengikut ideologi politik, mengikut parti, mengikut kaum. Sangat berpecah. Sama dengan zaman British. Tak ada bahasa kebangsaan yang jelas. Orang tak terima, orang tak tutur pun. Orang sambut merdeka ni, 3R, apa lagi? Apa nak? UMNO, bahasa Inggeris ni semua. Apa dia yang kita selalu sebut? Bahasa Inggeris. Selalu kita gunakan. Tak boleh bezakan. RCC, apa dia lagi? PWTC. Banyak istilah yang kita gunakan hari ini setiap hari di kalangan kita ni. Yang kita sebut tu, kita anggap dah jadi sebahagian daripada bahasa kita. Juga tarikh tadi saya sebut. Kita sambut 31 Ogos. Semalam 5 Safar adalah tarikh kita yang sebenarnya. Bukan saya kata anda kena sambut, tak boleh sambut 31 Ogos. Bukan. Anda kena tahulah dan kena ingat 5 Safar itu adalah hari merdeka bagi masyarakat pribumi. 31 Ogos itu ditetapkan secara rasmi bersama dengan British. Siapa yang tentukan hari merdeka? Ulama ni. Syekh Abdullah Fahimi. Takkan dia fikir 31 Ogos saja. Dia fikir 5 Safar. Dia ni orang ilmu falak. Dia tarikh tu dia kaji, dia tentukan berasal ilmu falak. Tarikh kalender tu kalender apa digunakan? Memang diberikan 31 Ogos, tapi bagi dia tu sebenarnya 31 Ogos tu apa dia? Ada 5 Safar di situ. Kita ni tak ingat langsung 5 Safar ni. Kita 31 Ogos, 31 Ogos lah. Apa benda? Identiti kita yang telah hilang sebagai satu bangsa yang merdeka. Hilang segala. Penghujung dah. Kadang nak tambah soalan. Ada yang kita sambut merdeka pada hari ini, British tetapkan macam-macam syarat. Dan kita terima syarat-syarat tersebut.
Tapi akhirnya yang berlaku ialah apa yang kita capai adalah keadaan yang tak jauh beza pun dengan zaman British. Setiap bangsa ini dipisahkan mengikut kaum. Bahasa pun mengikut bahasa masing-masing. Budaya masing-masing. Sekolah pun masing-masing. Tak ada penyatuan dari zaman tadika lagi. Tak ada dah. Siapa masing mesti. Apa yang diharapkan dengan penyatuan bangsa macam ni? Maka dia akan terus berpecah. Ada tak benda macam ni telah cuba diselesaikan, dibincangkan? Masa berlaku peristiwa tahun 69, 13 Mei, tahun 70 tu duduk semeja. Semua pihak duduk semeja. Bergabung, parti politik, ahli politik bincang. Apa masalah? Bentuk dasar ekonomi baru. Dasar bahasa kebangsaan. Rukun negara. Barisan nasional pada. Bagai parti masuk dalam tu. Dasar kebudayaan kebangsaan. Apa lagi? Macam-macam masa tu dibina. Sekarang apa jadi dengan semua dasar tersebut? Semua dianggap sebagai tidak perlu lagi. Tak valid. Dasar bahasa kebangsaan. Ini tak boleh. Ketinggalan zaman ni. Orang guna bahasa Inggeris dah. Dasar budaya kebangsaan. Tak tahu dah apa benda budaya kebangsaan pun. DEB orang kata tak perlu dah DEB ni. Kita semua boleh berdikari dah. Tanpa bantuan. Jurang miskin kaya selesai tak selesai juga. Tapi yang saya nak sebut ialah berlaku peristiwa tersebut yang besar, kita duduk semeja selesaikan. Sekarang ni proses ni dia berundur balik. Dia berlaku macam ke arah tu juga. Dia makin berpecah. Patut ahli politik kalau dia ada jiwa yang besar, dia patut duduk semeja berunding, berbincang. Selesaikan masalah ini supaya bangsa itu dapat disatukan semula. Kalau ada masalah pecanggahan-pecanggahan ni, dia tak boleh dibiarkan. Dia kena bincang. Misal sekolah ni banyak jenis aliran kan. Bincang. Macam mana sebenarnya pada masa depan adakah nak dibiarkan macam ni? Contoh. Ada perbezaan dari sudut ideologi politik. Duduk semeja bincang. Bagi saya itulah perlu dibuat ahli-ahli politik. Mereka lah sebenarnya yang patut memainkan peranan. Kita ni tunggu mereka sebenarnya. Kalau mereka tak buat apa, masyarakat pada hari ini tak akan boleh bersatu. Kenapa? Kerana proses bangsa itu tidak terbentuk. Kita masa merdeka ditetapkan apa yang kita capai. Dan ditetapkan elemen-elemen tu yang jadi perlembagaan kita tapi tak perlu diikut pun. Tak ikut perlembagaan pun tak ada masalah. Guna bukan bahasa kebangsaan pun tak apa. Akhirnya tidak ada elemen penyatuan di situ. Dan itulah yang saya kata bangsa Malaysia ini artificial. Tak ada konsep bangsa Malaysia. Dia hanya ada entiti politik saja. Dia tak ada elemen budaya, tak ada keturunan pun tak ada. Dalam konsep bangsa ni dia ada 3. Satu keturunan, kita dah tak sama. Satu politik, kita sangat berpecah belah. Politik ni dia fragile. Dia boleh berubah. Orang boleh berubah kesetiaan. Dia tak kuat. Dia kena ada penyatuan dari segi bangsa budaya. Bangsa budaya kita ni lah dasar bahasa kebangsaan, dasar sekolah satu sekolah kebangsaan, pendidikan kebangsaan dan sebagainya. Ini yang tidak disatukan. Sebenarnya British masa dia kuasai tanah Melayu, dia tak izinkan orang Melayu maju dari segi ekonomi. Orang lain boleh tanam getah, orang Melayu tak boleh tanam getah. Kalau tanam getah boleh ditangkap. Dia suruh orang Melayu tanam padi saja supaya British boleh makan. Jadi nelayan saja. Dia buat sekolah untuk Melayu, syarat dia basic saja adalah untuk jadi nelayan yang baik. Kalau orang Melayu cuba terlibat dalam bisnes, cuba tanam pokok getah ke, terlibat dalam lombong, tanah itu akan dirampas. Tak boleh. British tak izinkan orang Melayu untuk menjadi kaya pada masa itu. Dia memang ada tujuan, proses untuk miskinkan. Tak boleh pergi berdagang. Tak boleh dapat tanah yang bersifat tanah lombong untuk tanah getah, tak boleh. Dia hanya padi dan nelayan saja. Dipaksakan. Dulu orang Melayu sebenarnya tak nanam padi, bukan jenis penanam padi. Dipaksa tanam padi walaupun tak menjadi. Ada peraturan-peraturan. Supaya dengan itu maka masyarakat ini dapat dimundurkan. Kalau mundur maka mereka tidak ada kekuatan untuk lawan. Kerana sangat tidak dipercayai orang Melayu ini. Dan ini ada dalam kajian sejarah sebenarnya. Ada polisi British untuk memiskinkan. Paksa jadi nelayan saja atau jadi petani,
buat beras supaya British boleh makan, cukup macam itu saja. Pendidikan basic saja untuk jadi nelayan, boleh baca saja. Yang lain boleh masuk ke college dan sebagainya. British tak majukan, dan disekat. Ada percubaan untuk tanah getah dan sebagainya, mereka ini telah dirampas tanah dan kemudian ditangkap oleh British, supaya mereka ini tidak keluar daripada kumpul kemiskinan tersebut. So itulah daripada saya. Minta maaf sekiranya apa yang saya terangkan agak akademik, ada mungkin setengah yang tidak faham sangat, tetapi itulah yang saya nak terangkan di sini adalah dalam konteks kita ni. Sekali lagi saya terangkan, buku ini tak memadai untuk anak kita baca. Kita kena galakkan mereka baca lebih lagi, dan bahan-bahan tu banyak, sejarah dalam internet tu. Mereka kena baca lagi, dan kita pun kena baca juga, kena tahu sejarah kita, terutama sejarah tentang perjuangan kemerdekaan ini. Itu saja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, Mas.